Jadi apalah salahnya orang-orang yang membela budaya bangsa secara melulu, tidak periksa salah ke tidak. Apalah salahnya mereka berfikir 2 kali berlapis-lapis. Sepatutnya mereka itu berterima kasih dengan saya, berterima kasih dengan para ulama. Bukan senang tuan-tuan. Ulama berjuang nak menghapuskan Madi Safar berpuluh tahun. Baru sekarang Madi Safar orang tak tahu. Sama saja, macam-macam ulama bodoh, ulama tak tahu. Tapi besok di akhirat Allah dah beritahu. Saya tak mau sebut satu persatu sebab nanti orang terasa, bila terasa mereka susah nak tinggal apa yang mereka amalkan, mereka warisi datuk nenek mereka, akhirnya mereka marah pada saya, ya, marah. Dan pernah pun datang rombongan-rombongan menyalahkan saya, ustaz tak faham, ini bukan bidang ustaz. Kata saya telah merawat orang ramai yang menghadapi berbagai penyakit mulai tahun 94 sampai sekarang sudah 30 tahun. Dalam usaha saya merawat orang ramai, saya dapati penyakit-penyakit yang mereka detai. Ini penyakit yang datang, orang yang sakit datang ke pusat azan saya yang kita rawat. Antara sebab penyakit yang mereka deritai, terutama penyakit-penyakit yang agak misteri, yang susah diubat, ialah kerana mereka beramal dengan berbagai amalan budaya bangsa yang mengandungi unsur-unsur sihir, unsur-unsur syaitonia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا هم يهتدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kuliah kita pada malam ini saya mulakan dengan menjelaskan ayat yang telah saya bacakan tadi, yaitu ayat 104 surah Al-An'am. Kalau tidak silap saya, ayat ini menyentuh tentang sikap manusia yang sangat fanatik terhadap warisan budaya bangsa, adat bangsa. Ayat tersebut bermaksud وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاؤُنَا. Apabila mereka itu diberitahu, marilah kita berpegang kepada Quran yang Allah telah turunkan dan berpegang kepada ajaran Rasul. Mereka tetap menjawab, apa yang datuk nenek kami tinggalkan dan kami warisi sudah cukup baik, sudah cukup sempurna. Jadi beginilah ya, semua bangsa di dunia ini
mempunyai adat, kebiasaan, mempunyai budaya. Adat, kebiasaan dan budaya sesuatu bangsa itulah di antara faktor kenapa bangsa tersebut susah menerima kebenaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bukan saja orang-orang Quraisy Kota Mekah, bukan saja orang-orang Arab di Timur Tengah, seluruh bangsa di dunia ini yang menghalang mereka untuk berpegang pada Islam. Faktor yang pentingnya ialah adat, resam dan budaya bangsa yang mereka amalkan sejak datuk nenek mereka turun-temurun. Inilah Allah terangkan tadi. Lalu Allah beritahu, awalau kana aba'hum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Adakah mereka nak terus berpegang dan amalkan adat, resam, budaya bangsa mereka yang mereka warisi dari datuk nenek mereka, padahal datuk nenek mereka itu tidak tahu kebenaran sedikit pun dan mereka tidak dapat hidayah. Adakah patut kamu terus berpegang bermati-matian apa yang diwariskan oleh datuk nenek kamu yang memang terang-terang salah itu? Ini ayat ini memang berkaitan dengan semua bangsa. Tersebarnya Islam ke serata dunia, inilah salah satu faktor yang menghalang. Sekiranya satu-satu bangsa menerima Islam, maka ajaran Islam yang tauhid yang sebenar susah untuk diterima oleh mereka yang telah Islam. Lahirnya mereka macam menerima Islam, beribadat seperti yang diajar dalam Islam, tapi hakikatnya di samping itu mereka terus senyap-senyap beramal dengan apa yang diwarisi oleh datuk nenek mereka. Kita bangsa Melayu, atau bangsa-bangsa yang hidup di Asia Tenggara, daripada Indonesia, Malaysia, Selatan, Siam, Brunei, sampai sekarang masih berada dalam keadaan apa yang Allah sebutkan. Mereka telah Islam, kalau ikut catatan sejarah sudah 700 tahun. Sepatutnya amalan-amalan adat resam bangsa yang salah, menyalahi akidah dan syariah, apa juga bentuk-bentuk budaya yang juga menyalahi akidah dan syariah, sepatutnya sudah tidak ada lagi di kalangan orang-orang Islam di Asia Tenggara. Tetapi bila kita lihat sebenar-benar sebagaimana yang diketahui oleh alim ulama, kita akan terperanjat. Kita terperanjat kerana masih banyak adat resam, warisan budaya bangsa yang kita terus pegang secara melulu, secara fanatik.
hanya berdasarkan kepada ini warisan bangsa yang sangat cantik, sangat mulia, yang telah memberi berbagai kebaikan bangsa kita selama ini. Kita mesti pertahan. Ya Allah beritahu, adakah kamu nak terus pertahan, terus pegang, terus bela dengan semata-mata kamu fanatik, sedangkan datuk nenek kamu yang mengamalkan adat Islam itu tidak tahu apa pun kebenaran seperti yang diajar oleh Allah dalam agama Islam, dan mereka tidak dapat hidayah, walahum yahtadun. Ini kan satu ayat yang sepatutnya bukan saja kita hafal, tapi kita renungkan. Betul ke tidak? Pengaruh adat Islam, budaya bangsa pada tahun 2024 ini, 1446 ni, walaupun dah tidak seperti tahun 50-an, tahun 60-an. Kalau tahun 50-an, 60-an masih banyak amalan-amalan budaya bangsa yang memang bertentangan dengan Islam diamalkan. Tapi mungkin kerana tersebarnya pendidikan Islam merata daripada peringkat rendah sampai peringkat tinggi, maka mungkin sekarang sudah berkurang. Walaupun berkurang, masih terdapat anggota masyarakat Islam yang tak faham-faham, yang mempertahankan budaya bangsa bermati-matian. Sehingga kalau saya bercakap macam ini, mereka anggap saya ini bodoh, saya ini tak tahu, dan macam-macam. Dan ada yang datang kepada saya menyanggah pandangan saya, mengatakan saya tak faham. Saya tak akan cakap kalau saya tak faham. Kalau saya tak faham, saya bercakap, itu saya salah besar, dosa. Kerana apabila saya melibatkan diri dalam rawatan Islam, saya temui banyak warisan budaya bangsa yang mengandungi unsur-unsur syirik, yang mengandungi unsur-unsur sihir yang tidak disedari. Orang ramai hanya mempunyai satu alasan. Alasannya ialah mereka tak gunakan jampi serapah, mereka gunakan ayat Quran, doa-doa maksurah, doa-doa yang diwarisi dari Rasulullah SAW. Di sinilah mereka terkeliru. Memanglah ayat Quran, doa-doa itu betul, tapi dalam Islam kita diajar oleh Allah yang betul, yang benar. Ayat-ayat Quran, doa-doa yang kita warisi dari Rasulullah mestilah diajar oleh orang yang beriman, orang yang benar imannya, akidahnya, amalannya. Kalau yang mengajar orang yang zalim, orang yang sesat,
tetap kesesatannya, kesalahannya itu ada di sebalik amalan yang kita dakwa amalan Islam. Memang bila Islam diterima oleh bangsa kita kira-kira 700 tahun dahulu, bangsa kita sudah mempunyai berbagai jenis adat, resam, budaya bangsa yang memang berlawanan dengan akidah dan syariat. Tapi bangsa kita berdalih menggunakan dalih bahawa adat, resam dan budaya bangsa itu sudah diislamkan. Kononnya sudah diislamkan. Saya tak mau sebut apa-apa nanti orang marah. Saya sebut secara umum. Berbagai budaya bangsa yang diingatkan oleh ulama, ini salah, ini menyalahi akidah, ini menyalahi hukum hakam, karena adanya begini-begini. Mereka jawab, apa yang kami amalkan ini memang warisan budaya bangsa, adat resam bangsa, tapi kami telah Islamkan. Jadi apabila kami telah Islamkan, tidak ada masalah. Buktinya, kami telah gunakan ayat-ayat Quran, doa-doa. Kami gunakan puasa. Kami tak itu, tak ini. Jadi, istilah mengislamkan amalan kafir ini menjadi satu unsur yang melirukan mereka. Iblis telah pun bersumpah di surga lagi bahawa iblis dan anak cucunya akan mengelirukan anak-anak Adam, akan menyesatkan. Usaha iblis syaitan menyesatkan orang-orang Islam, orang beriman, ini mudah, lebih mudah dielakkan berbanding dengan kaedah yang pertama, iblis syaitan mengelirukan, menghiaskan yang baik karena syaitan telah kelirukan kita, yang baik kita nampak buruk, sebaliknya yang buruk kita nampak baik. Ini berlaku dalam semua masyarakat Islam. Jadi di antaranya amalan budaya bangsa yang memang buruk karena dikelirukan oleh syaitan, maka kita pandang baik. Macam mana syaitan menirukan? Kan engkau dah tukar jampi serapahnya dengan ayat-ayat Quran, kan dah jadi Islam. Inilah yang berlaku dalam bangsa kita, orang-orang Islam di Asia Tenggara. Dan ini sudah disedari oleh ulama, para ulama yang menjadi pendakwah-pendakwah di zaman awal. Yang terkenalnya misalnya Wali Songo di Pulau Jawa. Begitu juga para ulama yang berdakwah di tanah Melayu, sama saja. Mereka menghadapi masalah tantangan masyarakat yang berpegang teguh, bermati-matian, fanatik dengan budaya bangsa.
Lalu mereka ini dikelirukan oleh syaitan. Kononnya budaya bangsa yang mereka pegang itu sudah mereka Islamkan. Saya tak mau sebut contohnya, nanti orang marah. Saya pernah sebut, mereka yang terlibat datang marah saya, tuduh saya jahil, tuduh saya tak tahu. Tapi begitulah, Nabi Muhammad sendiri pun menghadapi perkara yang sama. Antara faktor yang penting orang-orang Quraisy Makkah susah nak menerima Islam ialah karena Nabi Muhammad ini dianggap sebagai satu tokoh yang akan menghapuskan budaya orang-orang Quraisy, bukan saja agama, adat Islam. Itulah jawabnya tadi Allah sebutkan. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna li abauna. Ya Muhammad, ada resam budaya bangsa Quraisy yang kami amalkan selama ini sudah cukup sempurna, sudah cukup baik. Kenapa engkau nak rusakkan? Tak perlu. Jadi semua bangsa macam itu sampai sekarang. Walaupun Nabi Muhammad itu dilahirkan Mekah Madinah, di sana permulaan dakwah. Di semenanjung tanah Arab pun sampai sekarang ada lagi saki-baki, ada resam Arab jahiliyah. Ini ada disebut dalam banyak ayatnya, di dalam surah Yasin pun ada. Saya mengingatkan karena salah satu sebab penting manusia ini masuk ke neraka ialah karena mempertahankan amalan budaya bangsa yang menyalahi Islam, menyalahi akidah dan syariat. Karena itu tuan-tuan, perbicaraan di akhirat nanti, mereka yang mempertahankan budaya bangsa secara melulu dan diingatkan, tidak dipedulikan, malahan marah pada ulama yang mengingatkan. Ini sudah disebut oleh Allah dalam Quran. Macam mana suasananya besok di akhirat. Bila mereka sudah dibicarakan dan mereka sudah diambil keputusan oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka, apa kata mereka? Kata mereka, au taqulu innama asyraka abauna wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Ini ayat ini Allah gambarkan suasana hiruk pikuk percobaan orang-orang yang bakal dimasukkan ke neraka karena kesalahan mempertahankan budaya bangsa yang salah. Ayat ini bermakna, ya Allah, kenapalah Engkau masukkan kami ke neraka? Kami memang melakukan perkara-perkara yang menyentuhkan Engkau. Tapi itu semua dimulai oleh datuk nenek kami. Jadi yang melakukan syirik itu datuk nenek kami.
Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, kami ini hanya anak cucu mereka yang meneruskan amalan mereka. Ini betul ni. Apatuh lukuna bima fa'ala mubtilun. Adakah patut ya Allah Engkau masukkan kami ke dalam neraka, Engkau siksa, sedang yang salah bukan kami, yang melakukan kebatilan itu ialah datuk nenek kami. Kalau Allah dah sebut dalam Quran, aneh besok adalah sana. Ayat ini Allah jelaskan terang-terang nasib sesiapa saja yang mempertahan budaya bangsa tanpa menelitikan amalan budaya bangsa itu betul atau salah, berlawanan dengan akidah atau sebaliknya, berlawanan dengan hukum akan ataupun sebaliknya, ada mengandungi unsur-unsur syaitaniah atau sebaliknya, semata-mata kerana fanatik budaya bangsa. Inilah. Jadi kalau Allah dah sebutnya, takkan Allah bohong. Jadi peringatan saya ini sebenarnya peringatan yang penting. Karena apa? Karena saya mengingatkan tentang surga dan neraka kita. Siapa yang dengar, alhamdulillah. Siapa yang melawan, marah. Sebaliknya marah, melabelkan saya Ustaz bodoh. Dalam tahun 30-an sehingga awal 40-an, Mufti Palestin pada masa itu bernama Syekh Husaini. Dia sebagai mufti, dia mengeluarkan peristiharan secara besar-besaran. Sesiapa yang menjual tanah kepada orang Yahudi haram. Orang ramai berarak, tuan-tuan. Mufti bodoh, mufti bodoh. Jual tanah sendiri haram. Apa akibatnya? Tahun 48 orang Yahudi berjaya mendirikan negara Israel sampai sekarang. Tahun 48. Nanti tahun 2048 genap 100 tahun. Itu baru peringatan seorang alim terhadap hal-hal dunia. Akhirnya mereka menyesal. Sebab itulah bangsa Palestin sampai sekarang menerima akibatnya karena tak percaya cakap mufti. Mufti bodoh, mufti jahil. Jual tanah sendiri haram. Iyalah tuan-tuan, jual tanah sendiri haram. Apa yang dapat dilihat oleh mufti itu tak dapat dilihat oleh orang ramai. Kan betul. Baru berapa puluh tahun? Kira-kira 10-15 tahun. Betul berlaku. Yang saya ingatkan ini bukan hal dunia, ini hal akhirat. Hal akhirat ni hal akhirat ni bermakna surga atau neraka kita. Jadi saya ingatkan supaya jangan masuk neraka. Memang dah ada tadi. Karena mempertahankan budaya bangsa bermati-matian secara fanatik tanpa memeriksa betul atau tidaknya,
Mereka ini besok di akhirat akan dimasukkan ke neraka. Bila nak dimasukkan ke neraka, mereka ini bercakap apa? Ya Allah, takkan Engkau masukkan kami ni ke neraka disebabkan kami mengamalkan amalan datuk nenek kami. Amalan yang mengandungi syirik, menyentuhkan Engkau. Ini datuk nenek kami yang memulakan. Kami ini hanya mewarisi. Wa kunna dzurriyyatun ba'dihim. Kami ini anak cucu selepas mereka. Adakah patut ya Allah Engkau juga masukkan kami ini ke neraka? Kalau dah Allah sebut macam ni, berlaku tak esok? Berlaku. Jadi apalah salahnya orang-orang yang membela budaya bangsa secara melulu? Tidak periksa salah ke tidak. Apalah salahnya mereka berfikir dua kali berlapis-lapis? Sepatutnya mereka itu berterima kasih dengan saya, berterima kasih dengan para ulama. Bukan senang tuan-tuan. Ulama berjuang nak menghapuskan Madi Safar berpuluh tahun. Baru sekarang Madi Safar orang tak buat. Sama saja. Macam-macam. Ulama bodoh, ulama tak tahu. Tapi besok di akhirat Allah dah beritahu. Saya tak mau sebut satu persatu sebab nanti orang terasa, bila terasa mereka susah nak tinggal apa yang mereka amalkan, mereka warisi datuk nenek mereka, akhirnya mereka marah pada saya, ya. Marah. Dan pernah pun datang rombongan-rombongan menyalahkan saya, Ustaz tak faham, ini bukan bidang Ustaz. Kata saya telah merawat orang ramai yang menghadapi berbagai penyakit. Mulai tahun 94 sampai sekarang sudah 30 tahun. Dalam usaha saya merawat orang ramai, saya dapati penyakit-penyakit yang mereka detai. Ini penyakit yang datang. Orang yang sakit datang ke pusat datang saya yang kita rawat. Antara sebab penyakit yang mereka derai, terutama penyakit-penyakit yang agak misteri, yang susah diobat, ialah kerana mereka beramal dengan berbagai amalan budaya bangsa yang mengandungi unsur-unsur sihir, unsur-unsur syaitonia. Saya tak mau sebut, saya sebut secara umum supaya mereka yang fanatik dengan budaya bangsa ini berfikir panjang. Allah tidak bohong, ya. Ada suasana keadaan orang yang mempertahan budaya bangsa. Ayat 104 surah Al-An'am. Apa dia? Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul. Apabila mereka itu diajak, marilah kita berpegang pada Quran yang Allah turunkan, dan marilah kita ikut ajaran Rasul. Qalu hasbuna ma wajadna li abaina. Ya Muhammad, cukuplah ya Muhammad. Tak perlulah, kami tak perlu agama yang kau bawa itu. Kami dah ada warisan datuk nenek kami yang sangat baik, sangat cantik, yang selama ini kami amalkan.
Lalu Allah ingatkan, awalau kana abahum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Adakah mereka nak terus pegang, terus amalkan adat resam budaya bangsa mereka, walaupun datuk mereka yang memulakan budaya bangsa itu tidak tahu sedikit pun kebenaran dan mereka tidak dapat hidayat daripada Allah. Ini keadaan betul. Bila saya ingatkan dia marah. Ayat ini lah. Ayat 104 surah Al-An'am. Saya ingatkan dia marah. Saya ingatkan ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, ada unsur syirik, marah. Ustaz, ini kami waris ini, ya? Kami waris ini sudah 700 tahun. Saya kata saya ada warisan lebih lama, 1400 tahun. Yang memang betul. Apa Ustaz? Quran. Dari segi umur kau 2 kali ganda. Mereka terperanjat juga. Adakah Quran tu nak ditukar dengan amalan budaya bangsa? Mana sabah ke? Budaya bangsa lebih betul dari Quran. Sepatutnya apa yang Allah sebut dalam Quran itu jadikanlah kayu pengukur amalan-amalan budaya bangsa yang mereka amalkan selama ini. Selaras dengan Quran, selaras dengan sunnah atau tidak. Kalau selaras, okey lah. Kalau tidak selaras, tinggalkan. Itu maksud saya. Tapi mereka susah, tuan-tuan. Kenapa? Inilah yang syaitan sudah bersumpah. Iblis sudah bersumpah di surga lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughawiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin. Ya Allah, ini sumpah iblis. Bila iblis masih di surga lagi, belum dikeluarkan dari surga. Qala, iblis berkata, bima aghwaytani, ya Allah, disebabkan Kau telah menentukan hukuman yang berat, aku sebagai hamba-Mu yang derhaka, maka aku bersumpah, nescaya aku akan kelirukan dan aku akan sesatkan semua anak-anak Adam ketika hidup di dunia. Ada dua cara, keliru. Cara kedua sesat. Sesatkan ini kita lebih mudah untuk menyedari. Kalau dikelirukan, la uzayyinanna lahum, makna dari segi bahasa la uzayyinanna lahum itu makna hiaskan. Apa makna hiaskan? Karena dihias, yang buruk nampak cantik. Faham tak? Yang buruk nampak cantik, yang salah nampak betul. Ini yang kita paling takut ni dah dihias. Ayat 4, ayat Quran cantik lah. Boleh kebal pula. Lagi cantik. Ustaz Jahid dia kata tak boleh. Ayat 4, ayat Quran cantik. Bila diamal, berperang menang. Lagi cantik. Ustaz Jahid kata tak boleh. Saya kata tak boleh kerana ada alasannya yang kukuh. Memanglah ayat 4 itu ayat Quran. Memanglah mereka yang beramal ayat 4 itu bila berperang
lawan pedang. Dia tetap takluk, berani ke depan. Tetapi apa yang hakikat sebenarnya? Dalam Islam, kita mesti berpegang pada dua ayat yang akhir surah Al-Fatihah yang kita baca selalu. Mesti kita pegang. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkanlah kami jalan agamamu yang benar. Alhamdulillah, ayat 4 ayat Quran benar. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan agamamu yang benar, yang kau kurniakan kepada orang yang benar. Ayat 4 itu benar. Tapi kita pelajari daripada orang yang benar. Baru boleh. Ghairil maghdub, bukan daripada orang yang dimurkai oleh Allah, waladhdallin, bukan daripada orang yang sesat. Ayat 4 ni, siapa yang mengajar? Kita kenal tu orang yang mengajar ayat 4 ni. Bila kita sedikit, saya dah sedikit, situlah tempatnya, di situlah kuncinya. Bila saya sebut orang ini, keburukannya, Ustaz mengumpat orang dah mati. Saya sedaruk, tuan-tuan, dalam kitabnya Qawaidut Tasawuf, kita boleh mengumpat orang pada 6 tempat. Antaranya apa dia? Untuk mengelakkan penipuan. Untuk mengelakkan penipuan. Contohnya apa? Kita ada kawan. Kawan kita didatangi oleh seorang hamba Allah. Hamba Allah ni selalu berdamping, selalu bakat-bakat. Dan kita dengar nak tubuhkan satu company. Kita tahu orang itu jahat. Orang itu kaki tipu. Kita wajib beritahu kawan, engkau tak usah lah. Engkau tak usah teruskan nak bangunkan company ini. Dia itu begini, penipu besar. Itu wajib. Begitu juga saya sebutkan individu yang mengajar ayat 4 ni, itu wajib. Kenapa? Supaya orang ramai tahu, tidak mempelajari amalannya. Kalau saya tak beritahu, saya salah. Baru-baru ini di Indonesia salah seorang ulama Wahabi meninggal. Lalu ulama ahli sunnah bercakap, Alhamdulillah, dia ini begini, dia ini begini, dia ini begini. Jadi ada ulama, kenapa dah meninggal kita sebut keburukannya? Tak boleh. Bangun tak ulama? Boleh. Antara yang cakap boleh apa? Ustaz Abdul Samad. Dia kata boleh. Supaya apa? Orang ramai tidak terpengaruh dengan ajarannya yang salah. Kalau tuan-tuan baca ya Qawaidut Tasawuf, kitab itu ada 6 tempat. Ada 6 tempat kita boleh mengumpat orang. Kalau tuan-tuan susah nak baca, buka Ustaz Azhar Idrus. Ustaz Azhar Idrus, tak salah saya, dia ada ulas 6 dalam satu kuliah dia. 6 tempat boleh kita mengumpat. Tapi Ustaz Azhar Idrus ni saya tak tengok lah, cuma tajuk saja. 6 tempat kita boleh mengumpat orang. Jadi Alhamdulillah bila saya ikut tarekat Naqsabandiyah, guru saya Imam Ishaq memang sangat peka tentang perkara-perkara amalan-amalan budaya bangsa
yang mengandungi unsur-unsur syirik, unsur-unsur syaitaniyah. Imam Ishaq memang memerangi dan dibuktikan dengan amalannya. Dibuktikan, terbukti siapa yang beramal dengan amalan budaya bangsa yang salah, mengandungi unsur-unsur sihir, unsur-unsur syaitan dan sebagainya. Bila mereka ni bersuluk, barulah kepincangan dari segi akidah itu dapat terbongkar. Barulah mereka percaya. Antaranya macam mana? Allah membongkarkan tu macam-macam cara, bukan satu cara. Seorang dengan seorang yang lain berbeza-beza. Ada di antaranya bila solat tak boleh baca tahiyat. Padahal tahiyat itu dah hafal. Solat tak boleh baca tahiyat. Kan pelik. Bila ditelitikan, rupanya dia melakukan perkara-perkara kesalahan besar. Termasuklah amalan budaya bangsa yang mengandungi unsur-unsur sihir. Ada orang yang bersuluk pada masa itu, yang saya tahulah, yang saya tengok, malam-malam lari, pagi-pagi dah tak ada. Terpaksa dicari, jumpa tidur atas pokok. Ada yang tengah tabajuh lari, sapu-sapu punggung, panas, api. Macam-macam. Jadi bila Allah dah tunjukkan kesalahan-kesalahan seperti itu di depan mereka, barulah mereka percaya. Amalan budaya bangsa yang menyalih akidah dan syariah ini memang sukar dipahami oleh orang yang beramal. Karena mereka sudah sebati dengan unsur-unsur itu, sehingga mereka dah tak nampak kesalahan. Tapi apabila mereka menghadapi masalah kesihatan, masalah itu, masalah ini, mereka datang berubat, barulah terbongkar. Barulah mereka terima. Buktinya dah ada. Saya tak mau sebut apa-apa secara detail apa budaya bangsa. Tuan-tuan dah tahulah. Sebab kalau saya sebut satu-satu, orang marah. Kalau cara umum ini memang Allah perintah. Allah perintah. Kalau saya tak sampaikan, salah. Kan ayat 104 surah Al-An'am tadi. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alai abauna awalau kana abahum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Di ayat ini Allah perintahkan alim ulama supaya sampaikan kepada orang ramai. Saya tahu ayat ini, saya sampaikan. Saya ulaslah sedikit. Hubungkan dengan bangsa kita yang memang mewarisi banyak amalan, ilmu amalan warisan bangsa. Tapi saya cakap secara umum, sebab saya pernah sebutkan 1-2 amalan, mereka marah. Mereka marah ni menunjukkan benda ni betul, tuan-tuan. Sebab apa? Mereka dah fanatik. Susah nak pisahkan. Oh, ini amalan cantik, amalan begitu, amalan begini. Oh, Ustaz Jahid je yang tak faham.
Sehingga Allah terangkan macam mana nasib mereka ni besok di akhirat. Nasib mereka ke mana? Masuk neraka. Betul kan? Nasib mereka kerana mempertahankan budaya bangsa yang menyalahi akidah dan syariah, ada unsur-unsur jin, ada unsur sihir, ke mana pergi? Ke neraka. Tak salah ayat ni ayat 173 surah Al-An'am, surah Al-A'raf. Au taqulu innama asyraka aba'una min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala mubtilu. Cuba tengok ayat 173 surah Al-A'raf, betul tak? Nah, betul. Betul tak? Jadi siapa-siapa di luar sana dengar kuliah saya ni, dua ayat ini, dekatkan dua ayat ini. Ayat 104 surah Al-An'am dengan ayat 173 surah Al-A'raf. 104 Al-Maidah. Nah, 104 Al-Maidah. 104 surah Al-Maidah, ya. Saya tersilap, ya. Saya ulang lagi, siapa yang di luar sana dengar kuliah saya ini, tolong dekatkan dua ayat. Ayat 104 surah Al-Maidah dengan ayat 173 surah Al-A'raf. Ayat 104 surah Al-Maidah, ini wujudnya manusia-manusia yang beragama Islam yang cuba mempertahankan budaya bangsa secara melulu, tidak mau menimbang, menilik, memikir dari sudut akidah dan syariah. Walaupun menyalahi akidah syariah, mereka tetap amalkan. Ayat 173 surah apa tadi? Al-A'raf, itu nasib mereka di akhirat nanti. Ini bukan amaran saya, ini amaran dari Allah. Saya hanya menyampaikan. Mungkin tuan-tuan di luar sana tak nampak. Ayat 104 surah Al-Maidah dengan ayat 173 surah Al-A'raf. Betul kan? Alhamdulillah. Ini yang hadir ni pun jangan relax lah. Terutama ibu-ibu banyak mewarisi amalan kecantikan, seri muka. Nak sapu bedak pun ada bacaannya. Nak pakai baju pun ada bacaannya. Semua ada bacaan. Siapa ajar? Nenek. Nenek ajar. Sehingga setengah kosmetik pun dijampi. Setengah kosmetik yang jual di pasaran dijampi. Tapi ibu-ibu tak sedar. Satu masa dulu ada satu solok lah di Johor Bahru. Bukan di Johor Bahru, di Kuantan. Ada seorang pelajar tingkatan 5. Dia bila dia nak zikir Allah tak boleh. Macam-macam gangguan. Saya tanya. Akhirnya tanya, awak ada pakai kosmetik apa? Dia sebutlah. Awak tak boleh. Ada tak? Ada. Kalau abang ada babak bakar. Kakak saya pun pakai ni, kakak suruh. Saya tanya dia, bila awak pakai ni pergi sekolah, apa komen
kawan-kawan. Muka awak berseri-seri lah. Betul lah. Tapi tak tahu. Kesannya ada. Nak zikir Allah, Allah tak boleh. Sehingga ke alat-alat apa ni, kosmetik pun dijampi. Jual-jual pakaian pun dijampi. Pasal apa dijampi? Biar laku. Tak dijampi, seminggu tak ada orang datang beli. Bila dijampi, orang tengok cantik, beli. Ini peniaga-peniaga. Mereka rasa tak salah. Sebab mereka minta pada ustaz-ustaz, orang berjubah, orang pakai serban. Sebab itu selalu jadi masalah. Saya ingat almarhum Datuk Murtada Haji Ahmad. Dia memang kena baik dengan saya. Selalu juga dia telefon saya. Satu pagi tu dia telefon saya, Ustaz, Datuk, tolong ubatkan cucu saya. Apa sakitnya tu? Menangis saja. Siang malam menangis tak berhenti. Datuk ubatkan dah? Oh, saya dah ubatkan tak jalan. Nangis. Saya pun tanya, anak-anak Datuk ni ada pergi mana-mana ke masa yang terdekat ni? Tak salah saya, dia ada pergi ke Sabah. Cuba tanya, ada tak dia beli apa-apa sana untuk bawa balik? Datuk tanya, ada Ustaz, apa dia? Antara barang yang diberi ialah tikar. Kata saya, cuba tikar tu bakar. Tikar tu dibakar, tuan-tuan. Elok anak. Sampai tikar dijual pun dijampi. Itu takdirnya tak dibakar bertahun-tahun. Jadi masalah. Walaupun tidak salah besar karena kita tak tahu, tapi menjadi masalah. Gangguan-gangguan. Memang dah masyarakat kita begitu. Tapi itulah Alhamdulillah ya, kita belajar tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah ni dapat membantu kita sangat peka terhadap perkara-perkara yang mengandungi unsur-unsur sihir, unsur-unsur syaitan. Kita sangat peka dan Alhamdulillah kita telah berjaya mengelakkan sebahagiannya. Tapi mungkin ada lagi sebahagian yang lain ada pada kita yang kita tak tahu. Jadi saya fikir dah cakap banyak. Ada siapa nak bertanya? Malam ini tuan-tuan dapat apa tadi? Menghubungkan, mendekatkan dua ayat. Ayat 104 surah Maidah dengan ayat 173 surah Al-A'raf. Itu catatkan dah. Mesti didekatkan dua ayat ni. Ayat 104 surah Maidah itu sikap manusia yang sangat degil dengan warisan bangsa, warisan budaya bangsa. Ayat 173 surah Al-A'raf itu nasib mereka di akhirat. Sebab itu saya sungguh-sungguh menjelaskan perkara ini. Kalau orang di luar sana terima, Alhamdulillah. Tapi agak saya ada ramai yang tak terima. Ustaz tak faham tu. Ustaz tak faham tu. Tak Zain, Tuan. Ya. Dalam banyak-banyak budaya ni, Tuan, macam mana kita nak tahu yang budaya itu salah, Tuan? Macam ni lah ya, kalau orang ramai memang susah nak mengukur, menentukan satu-satu amalan budaya itu salah atau tidaknya
dari sudut akidah dan syariah. Yang susah. Setengah orang alim pun tak tahu. Sehingga JAKIM pun mengeluarkan panduan perbomohan. Macam mana itu? Kalau JAKIM mengeluarkan panduan perbomohan, saya kata bomoh salah. Ustaz Jahid ni lebih tinggi ke daripada JAKIM? Betul tak? Jadi macam mana? Dan kita saya itu ada kaedah apa ni, panduan perbomohan, diterbitkan oleh JAKIM pada tahun 2008, diulang cetak pada tahun 2013. Kan saya dah tunjuk dalam satu kuliah. Kalau bomoh ni memang dah salah, ada panduan pula. Jadi kalau ada panduan bomoh, maknanya kita iktiraf bomoh. Apa itu bomoh? Bomoh ni dalam Quran kahin. Apa itu kahin? Seseorang yang mendakwa boleh mengobat penyakit dengan pertolongan syaitan. Itu kahin. Diperangi oleh Nabi, diperangi oleh Allah. Sehingga Nabi Muhammad itu disangka oleh orang Quraisy jenis pawang je, ni bukan Nabi, bukan Rasul, ni pawang ya Muhammad ni. Turunlah ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ni'mati rabbika fama anta bikahinin wala majnun. Ya Muhammad, dengan sebab iman daripada Tuhanmu Allah, maka engkau bukanlah seorang bomoh, bukan seorang pawang, bukan seorang kahin, dan bukan orang yang berjin. Tiba-tiba JAKIM keluarkan panduan kahin. Tentunya panduan ini dibuat oleh satu jatuh kuasa, bukan seorang. Memang saya terperanjat. Panduan tarekat ada tak? Panduan tarekat ada tak dikeluarkan JAKIM? Ada tak? Sepatutnya panduan tarekat ada. Yang dikeluarkan panduan bomoh, panduan perbomohan. Berarti bila keluar panduan ini, perbomohan diakui. Okey. Tak tahulah saya. Nabi sebutkan, man ata urafan au kahinan au munajjiman wa saddaqahu faqad kaffara bima unzila ala Muhammad. Satu riwayat, lam yataqabbal minhu arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi, siapa yang menemui kahin, pawang, bomoh, ataupun urap itu, siapa yang mendatangi menemui tukang-tukang telik urap, atau kahinan, atau pawang atau bomoh, atau munajjiman, ataupun ahli nujum, pawang gunakan peredaran bintang, fasaddaqahu, lalu dia membenarkan kata-katanya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah mengingkarkan kebenaran yang diturunkan oleh Muhammad, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Satu riwayat menyebutkan, lam yataqabbal minhu arba'ina lailah, ibadat solatnya tidak diterima oleh Allah selama 40 hari 40 malam. Itu bertemu percaya. Ini memberi panduan. Macam mana? Boleh tak? Tapi tak tahulah, jawatan kuasa yang membentuk itu bukan seorang. Benda dah salah.
kahin itu dilarang, uruf dilarang. Ada panduan pula, ada kalau memenuhi panduan ni okey. Menemui pawang, mempercayai sudah salah, dosa besar. Ini pula membela dengan memberi panduan. Boleh kamu amalkan perbohongan kamu tapi ikut panduan ni. Jadi mereka peganglah buku ni. Berbohong ni boleh, tengoklah. Hakim kata boleh. Kami ikut panduan ni. Sepatutnya yang ada panduan itu, panduan amalan tarekat. Kerana tarekat ini memang ajaran Islam. Tapi banyak diselewengkan oleh orang ramai. Itu betul. Nak membetulkan tarekat-tarekat yang salah. Ini nak membetulkan bomo. Macam mana itu? Saya tak terfikir lah. Bomo yang dilarang dalam Islam, kahin, diberi panduan. Cukup baguslah. Mereka terbela. Saya tak tahulah apa. Ini orang-orang Jakim dengar, marah saya. InsyaAllah orang Jakim dengar ni. Marah saya. Nanti mereka cakap Dr. Jahid tu yang sesat. Memang saya terperanjat besar bila saya tengok untuk panduan perbomohan Allah. Macam mana tu? Nanti pula ada panduan mandi safa. Kalau panduan ziarah kubur itu menasabah. Sebab ziarah kubur memang dibolehkan, tapi ada panduan ziarah ke perkuburan. Itu okeylah. Ini panduan perbomohan. Tapi tak tahulah sebab di Kelantan kalau berbomoh tu artinya berubat lain daripada hospital. Itu di Kelantan ni. Yang saya tahu di Kelantan, kalau kita sakit berubat tidak di hospital, jumpa guru-guru pondok, itu dinamakan berbomoh. Walaupun guru pondok itu ada orang alim, obat berbomoh, obat cara bomoh. Nah, maknanya kalau seorang itu dapat rawatan bukan di hospital, tapi menemui orang alim minta doa, itu pun disebut berbomoh. Di Kelantan tak salah gitu. Mungkin Jakim tu ikut tu lah. Ikut apa ni istilah berbomoh di Kelantan. Kalau ikut istilah yang digunakan oleh orang Kelantan, okey juga. Tapi orang ramai bila sebut berbomoh, saya pun terperanjat. Orang ramai tak tahu istilah berbomoh. Dia orang Kelantan, orang tak tahu. Orang Kelantan tahu lah. Saya bila membentangkan satu kertas kerja di di Jabatan Agama Islam Kelantan pada tahun 2011. Di situlah saya bual-bual dengan pengarah masjid dan surau di sana. Baru saya tahu rupanya orang Kelantan tu bila sebut berbomoh tu, jumpa orang alim minta doa, obat penyakit pun bomoh juga, berbomoh. Maknanya berubat selain daripada hospital itu diistilahkan berbomoh. Tapi di lain negeri tidak begitu. Berbomoh tu memang kita berjumpa dengan bomoh.
Bomo tu yang buat kita. Ada lagi? Minta izin tuan. Ni soalan berkenaan dengan sosial media yang berkenaan video yang tuan dalam ayat 4. Ada yang cakap, dia kata dia dapat amalan ayat 4 daripada orang alim yang terkenal dekat Malaysia. Di mana? So, dia dapat daripada orang alim yang terkenal dekat Malaysia. Siapa dia? So macam mana tu tuan? Saya tak boleh nak sebutkan hukumnya kalau dia kata daripada orang teralim di Malaysia, kalau saya tak tahu orangnya. Kalau saya tahu orangnya, saya kenal, baru boleh saya sebut. Ayat 4 ni memang dikaitkan dengan ayat 4 Panglima Saleh. Nama Panglima Saleh ini mula terkenal apabila pengaruh komunis di Malaysia mula timbul di mana-mana di Malaysia ini, dan berlakulah pergaduhan kaum antara Melayu dengan Cina di Batu Pahat. Tak salah saya berlaku dalam 2 kali ke 3 kali. Dalam pergaduhan itu Panglima Saleh pada masa itu dia macam ke depan kerana dia sifatnya sangat berani. Panglima Saleh ini ada seorang kawan baik betul. Kawan baik ni pernah jumpa saya di sebuah masjid. Dia ceritakan kepada saya macam mana keberanian Panglima Saleh ini. Memang susah nak cari orang yang berani seperti Panglima Saleh. Dia ceritakan keberanian masa remaja. Orang yang bercerita ni dia kawan sejak remaja. Sangat berani. Saya tanya macam mana keberanian dia, contohnya. Satu hari, ya, sama-sama remaja, umur 13-14 tahun. Main basikal ke sana kemari. Kawan-kawan rentangkan satu batang pinang atas parit lintang. Kawan ini cakap, Saleh, engkau boleh tak naik basikal lalu ni batang pinang? Boleh, dia kata. Dia pun kayuh basikal laju-laju ikut titi batang pinang. Akhirnya jatuhlah masuk parit. Jadi kawan dia tanya, kenapa engkau berani? Alah, tinggi-tinggi jatuh ke dalam parit saja. Dia cakapnya, budak lain memang tak berani, ya? Tapi dia berani. Ini cerita dari kawan dia. Kalau orang itu bohong, saya bohong lah. Tapi saya yakin dia ceritakan kehebatan, keberanian Panglima Saleh. Jadi bila berlaku perang tu, dia ke depan. Akhirnya menang. Menang tu, maka masyarakat Melayu bawa dia menghadap Sultan. Sultan puji, bagi hadiah, bagi itu ke ni. Akhirnya dia dilantik sebagai penghulu di satu mukim di Batu Pahat. Saya lupa mukim 4 ke mukim 2, karena kebetulan penghulu di mukim itu meninggal. Jadi jawatan dia jadi penghulu. Kalau tuan-tuan nak senang, tuan-tuan baca sejarah 40 ulama Johor. Dalam buku ni ada cerita Kiai Saleh. Jadi ayat 4 memang ajaran Panglima Saleh.
Sekalipun ayat ini diajarkan oleh ulama terkenal zaman kemudian, unsur-unsur batil itu tetap ada. Sekalipun orang alim yang beramal, unsur batil itu tak ada. Di Selangor ada seorang ustaz yang memang terkenal. Kalau saya sebut, tuan-tuan mungkin kenal, tapi dah meninggal dunia. Ustaz ini dia hafiz, dan dia ada ustaz tahfiz dia. Murid yang hafal Quran ini bukan budak-budak, orang tua-tua. Datang dari banyak negeri, daripada Perak, daripada Kedah. Duduk di situ. Dan ustaz ini mengenal baik saya. Berasal daripada Batu Pahat. Satu hari, satu malam, lebih kurang jam 10 malam, saya balik daripada ngajar masjid. Dia sudah ada di depan rumah saya dalam kereta. Saya pun terperanjat. Saya tanya, ada apa Ustaz? Adalah hal nak cakap sikit. Akhirnya masuk rumah, dia cerita tak? Dia kata, saya ni masalah besar anak saya. Dia bawa anak lelaki umur 23 tahun. Kakinya kecil dan pendek sebelah. Jalan pun dingkut-dingkut. Ustaz tengok anak saya ni. Kaki kecil sebelah, pendek sebelah, jalan dingkut. Tapi dia ni pakar pecah rumah. Rumah 2 tingkat, tak pakai tangga, dia boleh panjat. Masuk ikut jendela. Yang saya pelik, dia tak ambil kecuali duit saja. Dan dia tahu rumah itu ada duit atau tidak. Kalau rumah itu ada duit, baru dia masuk. Tak ada duit, dia tak mau. Barang kemas dia tak ambil. Dia dapat duit, bukan digunakan, dia bagi pada kawan-kawan. Macam Robin Hood. Saya cukup malu sebab saya bapa. Jadi dah cerita panjang lebar. Saya pun tanya, Ustaz, ada belajar tak ayat 4 panglima saya? Ada. Sebab Ustaz yang daripada Batu Pahat mesti ada ni. Ada. Pedangnya pun ada, selempang merah pun ada, itu ada, ini ada. Bukan itu ya. Mula-mula dia dengan tu, saya pun suruh duduk selunjur, saya cepit jari tengah kaki sebelah kiri. Bila saya cepit itu, dia meraung sekuat-kuatnya secara terkejut. Saya sendiri pun rasa takut. Kalau bahasa orang biasa, macam rumah itu macam nak pecah raungan dia. Kuat betul. Lalu dia tanya, apa sebabnya, ada apa ni? Inilah, ini kerana anak ustaz ni sebab ustaz. Saya tanyalah, ustaz ada tak belajar ayat 4 paling masalah? Anak ustaz di Batu Pahat, ada. Dia ceritalah macam tadi. Ini kan orang alim, hafiz Quran. Bukan hafal Yasin saja, Quran. Dia ada maha tahfiz, mengajar orang ramai. Terkenal. Jadi kata saya macam inilah, kalau nak selesai anak ni, semua barang-barang yang berkaitan dengan amalan ayat 4, Ustaz serah pada saya. Saya nak bakar. Saya cakap terang-terang, saya nak bakar. Dia jawab, Allah, 2 hari lagi saya nak terbang. Terbang mana Ustaz? Pergi haji. Nantilah balik haji. Saya tak usah gitulah, ini sebelum haji lah, biar bersih benda ni. Tak apalah, nanti balik haji saya. Dia anggap ringan. Tapi takdir Allah, dia balik haji, sampai dia sakit. Terus masuk hospital Subang. Kan ada hospital Subang jaga. Saya bertemu dengan murid dia,
murid dia cakap dengan saya, "Doktor, tahu tak Ustaz ini sakit dalam hospital, sakit dia teruk lah. Tak apalah, saya minta apa itu nombor katil, nanti sehari dua saya pergi lah, pergi tengok ni." Saya terlupa. Jumpa lagi sekali murid dia ni dalam beberapa hari dah meninggal. Nah, cuba kita fikir. Orang alim, hafiz Quran, ada ma'at tahfiz, amal dengan ayat 4. Dan saya temui macam ni bukan seorang, bukan dua. Lembah Kelang aja saya fikir, kalau saya kira-kira ingatkan semua, hampir 10 orang. Jadi Lembah Kelang saja. Jadi macam mana saya tak percaya bahawa ayat 4 Panglima Saleh ini memang mengandungi unsur-unsur yang berlawanan dengan akidah dan syariat. Tegasnya ada unsur-unsur jin dan syaitan. Jadi orang tanya, ayat Quran boleh ke? Boleh ke jin dan syaitan? Lebih daripada itu pun boleh. Jadi siapa-siapalah yang beramal dengan ayat 4 Panglima Saleh ini, dari mana pun dia belajar, kalau tak puas hati jumpa saya, mudah-mudahan boleh saya tolong. Tanda apa yang saya sebut ni betul apa dia. Orang-orang yang terlibat itu macam tak percaya, menuduh saya tak faham, sehingga saya terkenal. Ni Dr. Jahid sikit-sikit jin, sikit-sikit jin, sikit-sikit jin. Ini Wahabi ni. Dah dituduh saya Wahabi. Dia fikir, ya. Satu soalan dari saya. Jadi dalam teks khutbah Jumaat baru ni ada isu tentang kes penculikan kanak-kanak. Apa dia? Kes penculikan kanak-kanak. Jadi dalam teks tersebut dinyatakan bahawa diseru kepada ibu bapa untuk mengajar anak-anak mereka ilmu pertahanan diri, tuan. Tujuannya adalah untuk tujuan keselamatan mereka. Wajar diajarkan kepada anak mereka ilmu pertahanan diri. Jadi minta izin tuan tentang isu ni. Ilmu mempertahankan diri, apa jenisnya itu? Ilmu mempertahankan diri banyak, ya. Jadi tuan, dia tak dinyatakan secara spesifik, tapi dia kata menyeru ibu bapa untuk ajar anak ilmu pertahanan diri secara umum. Saya boleh jawablah. Ajar anak-anak ilmu keselamatan. Mana lebih baik ilmu selamat dengan ilmu pertahanan diri? Mana lebih baik? Doa selamat. Kalau dia belajar pencak silat sekalipun, jadi guru, maha guru silat, jadi maha guru taekwondo, kalau tak selamat, bagi saya lah, sejak dulu saya pegang kata guru saya, ilmu selamat lebih baik daripada ilmu-ilmu ini semua. Ilmu selamat, antara ilmu selamat yang Allah ajar apa dia? Yang Allah ajar menerusi pengalaman Nabi Yunus, betul tak? Menerusi pengalaman Nabi Nuh. Pengalaman Nabi Nuh, apa dia? Yang penting nak jalan, ya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Itulah
Ajarlah anak ni. Nak pergi sekolah. Nak naik bas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbil ghafurur rahim. Sambung sikit. Salamun qaulam min rabbir rahim. Salamun qaulam min rabbir rahim. Itu lebih hebat lagi daripada seni silat, taekwondo. InsyaAllah. Kalau apa itu band sekolah itu terbalik ke berlanggar pun, insyaAllah dia selamat. Itu kan diajar oleh Allah menerusi pengalaman Nabi Nuh. Gelombang itu kaljibal, gelombang itu besarnya seperti gunung. Selamat. Ini baru berlanggar, bas sekolah dengan bas ke apa. Lebih mana? Itu kita diajar itu. Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bacalah tu. Allah selamatkan. Satu lagi, zikir Allah, Allah, Allah. Zikir Allah, Allah, selamatkan. Bismillah. Alladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa samiun alim. Bila kita duduk dalam hakikat bismillah, insya-Allah selamat. Tapi kita berzikir kita tak tahu. Ada pula ulama kata, apa ni Allah, Allah, Allah? Apa faedahnya? Tak ada. Bodoh betul. Kan pelik, seorang ulama dia kata sebut Allah, Allah tak ada faedah. Yang kata ada faedahnya ulama. Ulama siapa dia? Bukan dia tahu. Rasulullah kata bismillah. Kalau kita duduk dalam bismillah, hakikat bismillah, apa saja yang apa saja keburukan yang menimpa kita, kita akan selamat. Itu hadis Nabi. Jadi sebenarnya kita dah ada itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa samiun alim. Hadis ini bukan menyuruh kita baca hadis ini untuk doa, bukan itu saja. Kita baca hadis ini untuk doa, okeylah. Tapi di samping itu ada pengajaran lain yang lebih penting. Rasulullah suruh kita berzikir Allah, Allah, Allah terus menerus sampai ke tingkat hakikat bismillah. Ini saya selalu dah sebut. Sebab kalau kita tengok kenapa Rasulullah itu begitu hebat. Antara kehebatan Rasulullah, dia jalan di mana-mana lorong sampai wanginya Rasulullah itu sampai 2 hari ada lagi. Rasulullah pakai minyak wangi ke? Wanginya itu kerana kalimah Allah. Dia pegang kepala budak. Kepala budak tu wangi sampai banyak hari. Sebab apa? Kalimah Allah. Kalau memang tertanam kalimah Allah zahir batin kita, syaitan pun tak boleh masuk. Tak boleh masuk dalam tubuh kita. Tak percaya siapa yang dia tak boleh berpeluh sikit bau busuk. Cuba zikir Allah, Allah sampai ke peringkat bismillah. Peluh dia busuk hilang tak? Cuba. Kan ada di antara kita sedar. Aku ni peluh aku busuk lah. Cuba zikir. InsyaAllah tak mandi 10 hari pun tak busuk. Pakai baju kita yang pakai 4-5 hari. Bagi kawan cuba cium, InsyaAllah tak bau. Itu kalimah Allah tu. Hebat. Orang cuma boleh cerita Rasulullah bila berjalan pada satu lorong, lorong itu wangi sampai 2-3 hari. Tapi tak tahu apa rasanya.
Kerana rasanya ialah kerana Rasulullah itu memang duduk dalam hakikat Bismillah. Siang malam 24 jam, jaga maupun tidur. Sebab itu syarat untuk mendapat uswah hasanah daripada Rasulullah, pertama banyak zikir, kedua mau Allah, dan kebaikan akhirat. Kan ada doa, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Itu dua syarat. Tersebut Allah, tiga syarat ada. Siapa ikut tarekat Naqsabandi ada 3 syarat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wa yawmal akhir wa dzakarullah katsira. Kita terbalikkan dah. Zikir banyak, mau Allah dan keridhaannya. Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ini doa munajat kita. Tuan-tuan sedar tak selama ni? Tak sedar kan? Tiba-tiba malam ni tuan-tuan baru tahu, bagus betul lah tarekat Naqsabandi. Saya dulu belajar tarekat Naqsabandi ni pun tak tahu ni. Dah bertahun-tahun tak tahu, tapi akhirnya baru dapat tahu. Bila kita ikut tarekat Naqsabandi Khalidiyah ni, kita zikir Allah. Ya. Dengan sebanyak-banyaknya doa munajat kita dalam Naqsabandi, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ini memenuhi 3 syarat. Liman kana yarjullah wa yawmal akhir wa dzakarullah katsira. Tuan-tuan sedar tak selama ni? Tak sedar kan? Tapi malam ni dah tahu. Sebab itu kita zikir seperti yang kita amalkan ini bukan kerja kecil, tuan-tuan. Kerja besar. Amalan sangat mustahab. Menjadi 3 syarat nak dapat uswah hasanah Rasulullah. Zikir banyak-banyak, mau Allah, mau keridhaannya. Allah kita dapat. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Itu doa munajat kita. 3 syarat itu ada. Ditambah lagi dengan suluk 10 hari. Suluk 10 hari itu saya juga Allah. Ada lebih? Saya fikir dah saya jawab lah kita gantilah seni bela diri ini dengan apa? Dengan doa-doa. Ada lagi? Tuan, ada soalan daripada TikTok tentang seorang ulama yang dianggap kelebihannya kasyaf hari-hari. Tapi saya tak sebut nama ulama tu, Datuk Ramallah. Dia ulama yang sangat terkenal. Kasyafnya hari-hari. Orang datang dia kasyaf macam ni, orang ni datang dia kasyaf macam ni. Jadi apa ini pandangan tuan, apa komen tuan? Mengenai konsep kasyaf perkara yang pertama yang kita nak tahu, dalilnya ada tak dalil yang menjelaskan tentang adanya kasyaf? Jawapannya ada dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Fakasyafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Maka kami telah kasyafkan ghita'aka. Kami telah angkatkan, kasyafkan, bukakan berbagai penutup, berbagai hijab yang melindungi pandangan kamu. Maka pandangan kamu ketika itu
hadid, tajam dan tembus. Sebelum dikasapkan oleh Allah tak nampak, bila dikasapkan nampak. Contohnya dalam sejarah Islam ialah Sayyidina Umar dikurniakan oleh Allah kasyaf. Semasa beliau menjadi khalifah, beliau membaca khutbah Jumaat, tiba-tiba Allah kasyafkan dia, nampak sepasukan tentera Islam yang sedang berperang dalam keadaan bahaya. Diceritakan musuh berada di atas bukit, tentera Islam di bawah. Ini ikut kaedah peperangan masa itu, yang di bawah itu bahaya, yang di atas itu mudah menang. Jadi bila Sayyidina Umar nampak, Sayyidina Umar pun berhenti daripada membaca khutbah, dia meraung, ya Syariah al-Jabalah. Panglima yang mengetuai tentera Islam itu bernama Syariah. Sayyidina Umar nampak, walaupun mungkin ratusan kilometer. Dan yang pelik, Syariah itu dengar. Inilah kasab. Yang kedua, kasabnya Sayyidina Umar itu, begitu juga sahabat-sahabat lain yang pernah kasab, adalah merupakan karamah, satu kekeramatan, yaitu perkara luar biasa yang Allah kurniakan kepada orang-orang alim yang tertentu dengan kehendak Allah. Jadi karamah nampak-nampak ni, kasyaf itu kurniaan Allah, bukan kebolehan Sayyidina Umar. Sahabat-sahabat lain yang pernah dikurniakan oleh Allah kasyaf pun kurniaan daripada Allah. Maka oleh kerana kasyaf ini karamah, hanya berlaku apabila Allah kehendaki. Jadi bukan kebolehan seseorang, bukan sifat kebolehan seseorang. Contohnya, keterangannya, Sayyidina Umar selepas itu, beberapa hari, beberapa minggu selepas itu, ditemui oleh seorang hambanya. Hambanya itu menghadap Sayyidina Umar. Hambanya ini bernama Abu Lu'lu'. Dia seorang bekas tentera Parsi. Jadi Sayyidina Umar ni, Abu Lu'lu' ni bercakap kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, aku ketika di Parsi dulu bukan hanya seorang jenderal dalam tentera Parsi, tapi aku juga seorang engineer yang pandai buat kisar gandum. Kisar gandum aku di sana sangat terkenal. Adakah engkau mau, ya Amirul Mukminin, aku buatkan satu kisar gandum yang sangat menakjubkan, nanti akan jadi cerita seluruh manusia timur dan barat hingga hari kiamat. Sayyidina Umar kata apa? Aku suka, buatkanlah. Pada hari itu adalah bayangan dia nak bunuh Sayyidina Umar. Kan pembunuhan Sayyidina Umar itu akhirnya menjadi cerita seluruh manusia timur barat hingga hari kiamat. Betul tak? Kenapa Sayyidina Umar tak kasyaf? Kenapa? Karena Allah tak kasyafkan. Tapi kalaulah Sayyidina Umar itu ada kawan jin, ada kawan jin, jin itu akan kasyaf. Sayyidina Umar akan cakap ni, oh engkau nak bunuh aku ya, aku tahu engkau ni nak bunuh aku. Tapi kenapa Sayyidina Umar dia tak tahu? Itu membuktikan ketika Sayyidina Umar kasyaf, nampak
tentera Islam dalam bahaya itu dikehendaki Allah. Ketika Abu Lu'lu' bercakap tadi, Allah tak kasyafkan. Jadi semua tak tahu. Begitu juga sahabat-sahabat lain yang pernah kasyaf, nampak surga, nampak neraka. Sekali saja. Cuba lagi tak boleh, cuba lagi tak boleh. Sehingga Rasulullah kata, sebenarnya nampak-nampak ni berlaku apabila Allah kehendaki saja. As-sa'ata, as-sa'ata. Maksudnya pada masa yang Allah kehendaki saja. Bila Allah tak kehendaki, tak akan berlaku. Jadi ini apa tafsirannya? Kasyaf itu datangnya daripada Allah, jarang berlaku, bukan kebolehan seseorang. Apabila seseorang itu sentiasa kasyaf, itu kebolehan dia, sifat dia. Jadi orang yang sentiasa kasyaf ni karomah ke atau istidraj? Jawabnya apa? Istidraj. Karena menyadari kaedah karomah. Cuba kita kaji, kita baca sejarah sahabat. Ada tak sahabat yang kasyaf 24 jam? Ada tak? Tak ada. Rasulullah pun sendiri tak kasyaf 24 jam. Betul tak? Betul tak ni? Misalnya kan, dalam perang Badar, perang Uhud, Rasulullah kata, kita berhenti sini, kita berkemah di sini. Ada seorang tentera Islam sahabat, ya Rasulullah, kalau kita depan sana Rasulullah lebih baik Rasulullah. Di sana itu ada pergi, sini tak ada. Kata Rasulullah, baguslah kita pindah sana. Kenapa Rasulullah tak kasyaf? Kalau Rasulullah kasyaf, kita sini saja, sini ada pergi. Kenapa Rasulullah perlu diingatkan? Itu mana Rasulullah tak kasyaf. Betul tak? Dalam perang Uhud, Rasulullah termasuk dalam lubang yang digali oleh musuh. Kenapa Rasulullah tak kasyaf? Sepatutnya kalau Rasul kasyaf, aku dah tahu dah ni, lubang. Kalau Rasulullah kasyaf, dia tak masuk dalam lubang, tak patah gigi. Betul tak? Sebab itu Rasulullah disebut dalam Quran, inni la a'lamul ghaibah. Law kuntu a'lamul ghaibah lastaksartu minal khairi wa ma masyanissu. Aku tak tahu yang gaib. Itu apa makna? Aku tak kasyaf. Kalau aku tahu yang gaib, aku kasyaf, nescaya aku boleh buat banyak kebaikan. Taklah jatuh dalam lubang yang digali oleh musuh. Perangkap-perangkap ni tak berlaku. Wa ma masyanissu, dan tidak ada keburukan yang menimpa aku kalau dia tahu. Ini ayat Quran. Jadi berdasarkan ayat Quran ni, Nabi kasyaf tak 24 jam? Tak. Bila Allah kasyafkan saja, baru Nabi nampak. Ya. Memanglah kadang-kadang Nabi kasyaf, dikasyafkan oleh Allah. Tapi ada cerita tak Rasulullah tu kasyaf 24 jam? Ada tak? Tak ada. Tiba-tiba umatnya zaman sekarang kasyafnya 24 jam. Ya. Niat orang datang dia boleh baca. Kasyaf 24 jam. Jadi bagi saya, orang yang kasyaf 24 jam ni bukan kasyaf yang hak. Saya dah tulis artikel yang kasyaf. Itu kita boleh persoalkan. Di Batu Pahat ada seorang yang dianggap kasyafnya 24 jam. Ustaz Zul pun pernah pergi itu. Memang kasyaf.
niat-niat dalam hati pun dia tahu, ya. Rombongan demi rombongan daripada orang Indonesia datang melawat, karena orang Indonesia, setengah orang Indonesia menganggap dia ini wali kutub. Selalu didatangi rombongan. Kalau tonton tengok dekat apa itu Facebook pun ada rombongan melawat orang yang dianggap wali kutub ni. Satu masa orang yang dianggap wali kutub ni meninggal. Seorang anak lakinya sakit. Keluarganya obatkan. Di hospital dah puas. Rawatan cara Islam dah puas. Akhirnya dibawa ke Ustaz Bahrul untuk dirawat. Ustaz Bahrul ni murid saya. Bila Ustaz Bahrul rawat, hamba Allah ni tak sedar. Ustaz Bahrul berdialoglah dengan apa yang di dalam badan. Ini awak ni dari mana? Bapaknya punya. Bapaknya punya. Jadi orang yang dianggap kasap 24 jam dianggap wali kutub, rupanya dia kasap jin. Jadi kita dapat bukti, ya, Rasulullah pun disebut dalam Quran, inni la'lamul ghaibah. Sesungguhnya aku tak tahu yang gaib. Nabi mengaku tak kasyaf. Kalau aku tahu yang gaib, nescaya aku boleh buat banyak kebaikan dan tidak ada keburukan menimpa aku. Sahabat-sahabat pun tak ada kasyaf 24 jam. Rasulullah boleh kasyaf bila dikehendaki oleh Allah. Sahabat pun begitu. Dan jarang berlaku. Tiba-tiba di kalangan kita ada hamba Allah yang kasyafnya 24 jam. Lebih hebat dari Rasulullah, lebih hebat daripada sahabat. Jadi tentulah kita menghadapi persoalan, kenapa dia boleh kasyaf 24 jam, sedangkan Rasulullah disebut dalam Quran, inilah alamul ghaibah. Aku tak tahu yang gaib, aku tak kasyaf. Inilah alamul ghaibah, itu kan sama, aku tak kasyaf. Tiba-tiba umatnya zaman sekarang kasyafnya 24 jam. Lebih hebat dari Rasulullah, lebih hebat daripada para sahabat. Betul tak? Sayyidina Utsman dikepung rumahnya. Kalau dia kasyaf, dia lari lah. Dia tak kasyaf. Dia tak menyangka yang mengepung ni akan membunuh dia. Kalau dia kasyaf, dia lari lah. Ada sahabat yang cuba bawa lari pun dia tak mau. Jadi kesimpulannya, siapa yang di zaman sekarang kasyafnya 24 jam, berarti itu ada unsur-unsur syaitannya, unsur-unsur jin yang duduk di dalamnya. Itulah menjadikan dia kasyaf. Termasuklah kasyaf jin. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam tahun awal 80-an ada seorang Sami Hindu, namanya saya lupa lah, tapi dia datang daripada Amerika ke mana, Eropah. Sami Hindu yang sudah berhijrah. Kasyafnya hebat. Dia boleh baca minda seseorang. Boleh baca. Siapa saja duduk depan dia, dia akan cakap begini. Betul. Apa dalam minda orang itu betul. Kasyaf. Tetapi arwah Ustaz Mukhtar Yaakob bila didengar baca kat Sabah, aku nak cuba lah.
Ustaz Muhtar Yaakob duduk di depan dia. Nak dibacalah minda Ustaz Muhtar. Cuba tak boleh, cuba tak boleh. Akhirnya Sami Hindu ni cakap apa? Tuan-tuan, dia ini jenis manusia yang tak boleh dibaca mindahnya. Kenapa tak boleh? Tentulah berzikir. Jadi itu menunjukkan kebolehan di kasyaf itu adalah jenis sihir terbatal. Itulah orang kita senang je. Kalau kasyaf 24 jam, wali kutub. Kalau kasyaf sekali-sekali, itu bukan wali. Yang sebenarnya terbalik. Yang sekali itulah yang wali. Yang kasyafnya terus-menerus 24 jam, terus-menerus sebulan, terus-menerus bertahun-tahun, inilah yang palsu. Tapi manusia sudah tidak tak ada pengetahuan yang cukup, dia terbalik. Kalau sekali itu bukan. Jadi Sayyidina Umar dapat kasyaf sekali, dia bukanlah wali. Orang sekarang sentiasa lebih hebat daripada Sayyidina Umar. Bukan begitu. Sentiasa kasyaf kerana ada jin. Jin itu, mata jin syaitan itulah yang digunakan. Tuan-tuan mungkin tahu ya, budak-budak autism. Kenapa setengah budak autism itu sangat aktif, overaktif, lompat sana, lompat sini, menjerit. Kalau kita tahu budak autism yang berkelakuan macam itu, di dalam badannya itu, dalam matanya itu ada jin. Jadi walaupun budak itu di sini, dia rasa budak itu bukan di sini, di satu tempat lain, suasana lain, keadaan lain. Yang kita tengok di depan kita, yang kita tengok dia lompat sana, lompat sini, pijak itu, pijak ini. Hakikatnya kita tak tahu jin di dalam badan. Terutamanya di dalam mata. Sebab itu budak-budak sakit autism ni, obatnya kita sembur mata dia. Jin tu keluar, kuranglah dia. Nak senang lagi, sembur mata mak ayah, datuk nenek. Kerana biasanya daripada keturunan. Jadi saya fikir saya dah jawablah sedikit sebanyak tu. Kasyaf 24 jam ni bagi saya itu adalah kasyaf jin. Kerana kasyaf dalam Islam adalah karamah, berlakunya sangat jarang. Rasulullah kasyaf apabila Allah kehendaki, para sahabat kasyaf apabila Allah kehendaki. Tidak ada yang kasyaf 24 jam. Kalau Sayyidina Umar kasyaf 24 jam, dia tak akan mati ditikam. Dia keluar rumah subuh-subuh. Abu Lu'lu' dah hendak tepi jalan. Kenapa dia tak kasyaf? Kalau Sayyidina Umar ada jin, dia tahu dah. Ini Abu Lu'lu' tunggu aku ni. Aku nak jalan kau lain. Betul kan? Senang saja. Rasulullah tidak kasyaf 24 jam. Para sahabat tidak kasyaf 24 jam. Sehingga dalam Quran Rasulullah mengatakan, jadi Rasulullah disebutkan inilah a'lamul ghaiba. Lau kuntu a'lamul ghaiba lastaqsartu minal khairi wa ma masyasu. Aku tak tahu yang gaib. Itu maknanya apa? Aku tak kasyaf. Betul tak? Inilah a'lamul ghaiba. Kalau bahasa kita sekarang, aku tak kasyaf. Kalau aku kasyaf, nampak perkara-perkara gaib, aku boleh buat banyak kebaikan dan tidak ada keburukan yang menimpa aku. Dalam peperangan pun itu sudah bukti lah. Apa yang berlaku dalam perang? Kalau Nabi kasyaf, oh selamatlah dia. Tapi apa yang berlaku semua?
mengejutkan. Sehingga ketika Nabi berada di Madinah dikepung oleh tentera Akhzab, Nabi pun tak kasar. Apa yang Nabi sebut ni, dia berdoa kepada Allah. Karena hebatnya bahaya kepungan itu disebut dalam Quran, hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehingga Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersertanya yang dikepung itu berkata, mata nasrullah, bilalah datangnya kemenangan yang Allah janjikan. Lalu Allah jawab di ujung ayat itu, ala ketahuilah, inna nasrullahi qarib, ketahuilah ya Muhammad, kemenangan yang Allah janjikan itu dekat sangat. Itu pada tahun 6 Hijrah. Kemenangan yang dijanjikan berlaku pada tahun 8 Hijrah. Kota Mekah ditawan oleh Rasulullah. Itulah kemenangan yang Allah janjikan. Kenapa Nabi tak kasar?